والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Adapun selepas daripada itu, segala puji tertentu bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan kepada kita wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh, yang mana Allah Ta'ala beri nikmat, beri rahmat dengan penuh kasih sayang. Allah pandang kita, Allah telek kita, Allah berkati kehidupan kita dari awal hingga akhirnya. Dan Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah untuk beberapa kalinya bahawasanya dengan kiriman Allah Ta'ala kepada kita, diberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Hari ini kita kembali lagi bersua wajah di alam maya, satu alam yang Allah Ta'ala ciptakan, membawa rahmat pada seluruh umat manusia. Walau jauh, tapi rasa dekat di hati. Rasa macam ada depan mata. Memang ada sungguh depan mata pun, cuma tak boleh nak sentuh. Bersesuaianlah dengan tuntutan undang-undang hari ini. Kita hanya boleh tengok saja sesama sendiri. Boleh pandang tapi tak boleh pegang. Walaupun kadang tu rasa macam nak picit-picit je kan. Tapi tak boleh. Memadailah dengan bertukar senyuman. Alhamdulillah. Baik, dengan izin Allah ini kita akan sambung
berkenaan dengan daripada kitab Jauhar Mahud kita, iaitu daripada bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Puasa ni yang diwajibkan hanya satu puasa saja yang Allah Ta'ala turunkan daripada Al-Quran, mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan sahaja. Selain daripada bulan Ramadan, maka tak diwajibkan kecuali kalau kita bernazar. Katalah dia terlebih rajin, dia bernazar, aku habis bulan Ramadan ni, aku nak puasa setahun. Tanggunglah cik. Setahun dia tak boleh buka. Janganlah kalau kita tak mampu, lebih baik jangan bernazar. Lainlah kalau kita orang yang berkemampuan. Baik. Dan Alhamdulillah, hari ini berbetulan dengan hari yang disebut yang begitu popular di kalangan rakyat Malaysia, Nuzul Quran. Nuzul Quran yang mana berlaku pada 17 Ramadan. Sebenarnya Nuzul Quran ini bukannya spesifik tarikh dia 17 Ramadan. Dia ada beberapa pendapat. Pendapat ni pendapat ulama muhaddisin, pendapat ulama mufassirin, pendapat para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pendapat para ulama muhaddisin ni ulama-ulama hadis. Depa kata berlakunya Lailatul Qadar pada penurunan Al-Quran yang pertama, ada yang kata waqila setengah daripada mereka kata 4 Ramadan. Setengah lagi kata 16 Ramadan. Ada yang kata 17 Ramadan. Ada yang kata 21 Ramadan. Dan para sahabat Nabi SAW memegang satu i'tiqad, mereka kata pada 24 malam 25 Ramadan. Ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Oleh kerana pendapat begitu banyak, tetapi yang pasti berlaku penurunannya pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Tarikh tak ditentukan. Tak abang tarikh ni. Allah Ta'ala pun tak sebut. Macam daripada surah Al-Qad. Allah Ta'ala sebut daripada awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr tak akan berlaku selain daripada bulan Ramadan. Jadi maka macam-macam pendapat dibawa datang oleh ulama-ulama. Maka ulama itu yang saya sebut, ulama ni ada 3, muhaddisin iaitu ulama-ulama hadis, mufassirin ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan ayat Al-Quran, dan kemudian para sahabat, salafus salih, mereka yang memberi pendapat dengan berbagai-bagai pendapat. Kalau kita nak ambil yang paling dekat sekali, pendapat para sahabat mengatakan pada 24 Ramadan malam 25. Itu pendapat para sahabat. Jadi macam mana yang mai popular 17 Ramadan pula ni? Baik, maka ulama, seluruh jumhur ulama tak tahu nak ambil yang mana satu, nak ambil yang awal ke nak ambil yang akhir, maka dia ambil yang tengah-tengah. Dia ambil tengah-tengah, maka dijadikanlah 17 Ramadan itu sebagai hari nuzul Al-Quran. Jadi tak salah kalau kita i'tiqad, kalau kita percaya bahawa 17 Ramadan itu berlakunya penurunan Al-Quran, yang mana kita tahu penurunan Al-Quran itu daripada perkataan anzalna, nazal, ataupun nuzul kita sebut. Nuzul ni maksud apa? Turun atau pindah. Turun atau pindah. Kita kena faham, bila disebut turun, iaitu daripada tempat tinggi turun ke bawah. Bukan daripada bawah naik ke atas. Itu tak dipanggil turun. Jadi bermakna Al-Quran ni turun dari langit lah. Kalau orang kata Quran turun daripada mana? Macam mana hantar turun daripada langit? Sebab disebut nazal. Sebab disebut nuzul.
Nah, nazal nuzul samalah. Cuma nazal dalam fi'il madhinya. Kalau nuzul masdarnya. Nah, jadi yang disebut sebagai nuzul tu benda yang diturun. Macam yang Allah Ta'ala ceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ni turun berperingkat sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kemudian daripada Baitul Izzah diturun secara berperingkat kepada bumi kita. Nah, itu yang diberitahukan kepada kita. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Nah, jadi maka kita tahu dia turun yang pasti, yang betul-betul pasti ni yang dikatakan qat'i. Yang betul-betul qat'i ni tak siapa boleh sangkal, tak ada ulama boleh petikai lagi. Al-Quran turun pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Cuma hari dan tarikh. Hari dan tarikh. Kalau kata orang yang main bijak pandai, cerdik ni, dia tanya dekat kita, mana satu betul? Dia letak tarikh-tarikh 4 Ramadan, 14 Ramadan, 17 Ramadan dan 24 malam 25 Ramadan. Jadi kalau dia main tanya kita jawab sesuatu yang qat'i. Maksud qat'i itu hukum yang tak boleh disangkal oleh siapa-siapa. Hamailah pandai lagu mana pun memang tak boleh nak sangkal. Al-Quran turun pada bulan Ramadan pada mana Lailatul Qadar. Tentang tarikhnya, wallahu a'lam. Jawab macam tu saja. Jawab macam tu saja. Sebab susah kalau bercakap dengan orang bijak pandai ni, dia terlebih pandai. Kita pula kena saat lagi tak ada apa nak jawab dekat dia, lagi payah. Jadi sebab itulah kita ni kita panggil Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, ya, diturunkan Al-Quran. Dan bila mana kita tahu penurunan Al-Quran yang pertama berlaku di mana? Jabal Nur. Berlaku di Jabal Nur pada penurunan surah Iqra. Surah Iqra ataupun disebut dengan nama surah Al-Alaq. Berlaku pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keajaiban bila mana Jibril alaihi salam masuk ke dalam gua sebagai seorang lelaki biasa, memeluk Nabi dari arah belakang, meminta Nabi membaca. Nabi bagi tahu, aku tak pandai baca. Dia peluk lagi sikit Nabi. Dia bagi tahu, bacalah, Iqra, bacalah. Nabi jawab lagi, aku tak pandai baca. Dia peluk lagi, dia mengeratkan lagi pelukan dia, pujukkan dia. Maka dia kata, bacalah. Nabi bagi tahu, aku tak pandai baca. Sebenarnya setiap kali dia peluk, dia suruh baca. Setiap kali dia peluk, dia suruh baca tu, yang tu ada satu teknik pengajaran Al-Quran. Kita ni nak belajar Al-Quran, kita kena pujuk. Kita kena pujuk hati kita. Baca tak boleh. Baca tak boleh. Kadang-kadang sampai menangis sendiri pasal tak boleh baca. Pujuk hati, belajar juga-juga. Belajar juga-juga. Walaupun rasa dah tua, lidah dah keras, hati semakin buta, belajar juga-juga. Pujuk hati. Tapi jangan pujuk 3 kali. Pujuk 3 kali berhenti semua. Pujuk hari-hari. Kadang-kadang ada orang tu bila dia tak boleh nak belajar, dia rasa tak mampu dah mengaji. Pi juga-juga. Pi juga-juga. Nabi yang hatinya terang, hatinya suci, yang bersih, 3 kali pujuk boleh baca dah. Kita ni nak tahu tahap kekotoran kita, ingat 1000 kali punya ajak mengaji. Baru nak dapat. Sebab tu mengaji Al-Quran ini dimulakan daripada usia yang muda. 5 tahun orang bagi dah. Sebab hati tengah bersih. Al-Quran itu nur, cahaya. Dia nak masuk ke dalam hati yang bercahaya, yang disebut sebagai nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Kalau tidak, cahaya tu jenuh nak tembus. Sebab hati kita dah pun hitam. Payahlah juga dah dapat masuk. Bukanlah kata tak boleh terus. Dapat. Tapi macam itulah. Masuk dengan keluar sama banyak. Ingat ketika ada, lupa ketika tiada. Macam kita.
Termasuklah saya yang sedang bercakap ni. Nah, waktu ada di depan guru ingat. Bila di belakang guru lupa. Pada pembentukan hurufnya semua tu kena pujuk. Kalau tak pujuk memang tak boleh mengaji dah. Dia sakit rahang-rahang ni. Nak memperbetulkan makhraj dan sifat huruf. Sakit rahang-rahang, cekang muka-muka. Nah, bukan senang. Macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam belajar dengan Jibril terus. Kita ni kalau dengar tu guru tu ni takut, tak mau pergi kat tu guru ni. Tak mau pergi kat tu guru ni, semua kita rasa gerun kan. Rasulullah menghadap dengan Jibril alaihi salam. Selalu bertadarus setiap kali menjelangnya bulan Ramadan. Jadi kita yang bertadarus Al-Quran ini setiap kali menjelang Ramadan adalah mengambil sempena daripada sunnah Nabi SAW bersama dengan Jibril alaihi salam. Dan bila ditanya Lailatul Qadarkah mereka bertadarus daripada awal Ramadan. Macam kita lah ni, mungkin ada sahabat-sahabat yang target sehari 2 juzuk. Jadi 2 hari yang lepas khatam lah. Khatam. Khatam jangan berhenti lah, jangan berhenti, terus sambung. Jangan berhenti sampai Syawal, terus sambung sampai bertemu Ramadan. Sebab kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Maka abdikanlah diri pada Allah. Cuma mulakan sesuatu daripada Ramadan yang kita mula. Contoh, tetap pernah sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur. Tiba-tiba masuk Ramadan ni kita dah mula buat. Jangan tinggal sampai seumur hidup. Biar sikit tapi berkekalan. Okey, mungkin kita ambil qabliyah saja, ba'diyah tak ambil. Ambil qabliyah tu sampai habis ayat. Atau dia ambil ba'diyah saja. Mungkin tahun depan sambung pula. Tahun ni akan ambil qabliyah. Tahun depan ambil ba'diyah. InsyaAllah lah. Adalah peningkatan. Taklah berlalunya Ramadan. Macam tu saja. Okey, baik. Kita tengok balik pelajaran kita. 1, 2, 3. Dan kata setengah mereka itu dikehendaki dengan roh itu satu malaikat yang di bawah arash. 2 kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Dan adalah baginya 1000 kepala. Tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia. Dan pada tiap-tiap satu kepala 1000 muka. Dan pada tiap-tiap muka itu 1000 mulut. Dan pada tiap-tiap mulut itu 1000 lidah. Mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagai bahasa. 1000 bahagai daripada tasbih, tahmid dan tamjid. Okey, dia bagi tahu setengah pendapat ulama yang disebutkan roh, yang mana yang disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah Ta'ala sebut tanazzalul malaikah. Telah pun Allah Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar itu malaikah. Malaikat warruh dan juga roh. Roh pada setengah pendapat ulama kata roh itu adalah ganti nama bagi Jibril ataupun laqab atau nama samaran yang Allah Ta'ala sebut kepada Jibril. Dan pada setengah yang lain, yang kita baca saat ni, setengah yang lain, roh itu adalah nama seorang malaikat yang menjaga arash. Malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash yang mana disebut sini dia kata 2 kakinya berada di bawah bumi yang ketujuh. Nisbah besarnya malaikat tu. 2 kaki dia, 2 tapak kaki dia berpijak di bumi yang ketujuh. Kita ni bumi pertama. Dia ada lapisan yang ketujuh. Besar. Tinggi. Yang mana dia kata dia punya kepala, dia ada baginya 1000 kepala. Subhanallah. Besar. Ada 1000 kepala. Tiap-tiap satu kepala tu lebih besar daripada dunia. Kepala malaikat yang menanggung aras tu besar daripada bumi ni. Yang kata 1000 biji tu. Bermakna wa ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau hampa lihat di sana nanti, di aras Allah Ta'ala nanti adalah satu kerajaan yang amat-amat besar. Bagi kita, muka bumi ni dah cukup besar lah. Rasa macam besar sangat dah.
Macam Pulau Pinang mungkin kita rasa tak besar. Bagi masa dalam 2 jam boleh keliling satu pulau dah. Nah, kita pihak negeri Johor, Pahang, kan kita jumpa hutan, berjalan sampai sejam 2 jam, jumpa hutan kiri kanan, sekali jumpa hutan kelapa sawit. Pun kita rasa lamanya, jauhnya, besarnya. Sebenarnya kecil je. Terlampau kecil saja di sisi Allah. Allah Ta'ala ni punya kerajaan, kalau kata malaikat yang tanggung arash saja, kaki dia berada di 7 petala bumi di bawah. Kepala dia ada 1000, setiap satu kepala itu besar daripada bumi. Betapa besarnya kerajaan Allah yang kita sebut sebagai Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Raja yang memiliki keagungan dan kebesaran. Bukan takbir satu rumah, bukan takbir satu qaryah, bukan takbir satu negeri, satu negara, bahkan takbir seluruh alam. Pada keseluruh alam yang ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada penciptaan Allah pada satu keindahan para malaikatnya dengan wajah yang macam-macam. Jibril cerita ada sayap, 600 sayap. Ni kalau malaikat yang menanggung arash ini ada 1000 kepala. Tak terlintas dalam pemikiran kita. Jangan duk fikir lagu Tok Kong Hindu hak kepala banyak, hak tangan banyak. Haram fikir macam tu dah. Cuma kita boleh i'tiqad, kita boleh percaya apa yang dikatakan itu benar. Kepala banyak, tak fikirlah macam mana kepala banyak. Kata banyak. Kata banyak tu 1000, dia nak duduk tang mana sampai 1000. Kita ada satu kepala ni pun dah rasa tak terbawa, satu kepala ni punya besar lah. Sampai diletakkan istilah apa, dia ni besar kepala betul. Dia ni banyak akai, dia ni akai jenuh. Yang jenis ketegak, dia ni kerah kepala. Kan semua diletakkan di kepala. Kenapa diletakkan istilah kepala yang banyak? Iaitu pada penanggungan arash Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar itu dia turun. Kita fikir, kalau kaki saja ada di bawah 7 petala bumi, kepala entah tang mana duduk, macam mana dia nak turun masuk dalam bumi? Masya Allah, tak tahu nak fikir ya Allah. Saya tak tahu nak fikir. Kita fikirkan dengan kekuasaan Allah, boleh menjadi dia bersifat seperti sifat manusia, berbentuk seperti manusia, akan turun ke muka bumi demi memuliakan satu malam yang disebut dengan nama Qadar. Dengan nama Qadar. Yang mana dia kata dalam pada tiap-tiap satu kepala itu ada 1000 muka. Satu dahlah satu badan ada 1000 kepala. Dalam 1000 kepala tu, satu-satu besar dia lebih besar daripada bumi. Setiap satu kepala tu pula ada 1000 muka. Muka kita satu ni je lah. Elok tak elok satu tu lah. Nak pergi repair ke, nak pergi cucuk ke, nak pergi bedah pun satu tu je lah. Dalam rasa-rasa aku tak mau lah. Dekat mata ni tak berapa nak bulat. Pergi korek buang. Pergi buat bagi bulat. Tak ada dah. Allah Ta'ala dah buat elok dah sebenarnya. Sesuai dengan kita. Aku tak mau lah kulit ni. Pergi lapah bang. Buat lain. Allah Ta'ala bekalkan kat kita yang sepatutnya saja. Janganlah. Alangkah baiknya kalau aku ada 2 kepala atau 2 muka atau 4-5 muka keliling tu ada muka. Dah jadi susah nak pakai tudung pula dah. Itu tutup kawan belakang tak nampak. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala cipta. Dan dia kata setiap 1000 muka tu pula dia kata, tiap-tiap muka itu ada 1000 mulut. Satu muka ada 1000 mulut. Kita mulut ada satu ni. Punya tak berhenti cakap. Mulut tu lah nak cakap, mulut tu lah nak semayang, nak berzikir, mulut tu lah nak berselawat, mulut tu lah nak bertasbih, mulut tu lah nak perosok makan, mulut tu lah nak mengata dekat orang, mulut tu lah nak gelak. Kena sampai penat dah. Tak berhenti-henti. Melalui satu mulut tu saja. Ni malaikat ni ada 1000 mulut. Hampa jaga baik-baik dia kata. Kau ada 1000 mulut. Tetapi apa kegunaan mulut yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pada satu wajah malaikat yang ada 1000 mulut itu
pada tiap-tiap mulut itu 1000 lidah. Satu mulut ada 1000 lidah. Kalau dia keluar main cabang ke mana tu? Saya tak tahu nak fikir lah. Saya tak tahu nak fikir. Mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagai daripada tasbih, tahmid, tamjid. Okay. 1000 bagai ni 1000 bahasa. Macam-macam bahasa. Keluar main. Okay, kita mungkin pernah dengar burung bertasbih dengan bahasa burungnya. Unggas yang bernyanyi pagi-pagi. Ayam juga bertasbih. Berkukuk hingga kayu rendah kungkang. Dia tak tahan dengan ambil ketul batu baling. Ambil tongkai baling. Kelepung. Hinggap. Orang nak tidur pun tak boleh. Dia bertasbih tu. Periuk lah sikit makcik Yam tu. Kita marah lah orang nak lena. Kadang-kadang kita duduk pedor-pedor tangguk cucu bagi tidur. Dia pun tak lagi nak main berketuk. Tapi tu pula nak abang kata dia bertelur. Macam dia seorang je yang tiada telur. Sebenarnya dia bertasbih tu. Dan dengan cara mereka. Begitu juga dengan pokok-pokok, ikan di laut, ikan di sungai, batu bata, bukit bukau, semua bertasbih memuji Allah. Cuma kita tak faham dalam bahasa mereka. Kita tak faham. Kita Allah Ta'ala bagi satu mulut, dengan mulut itulah kita bertasbih. Bertasbih. Tasbih ni mensucikan nama Allah dengan satu kata yang kita mudah sebut, Subhanallah. Subhanallah. Dan kemudian kita bertahmid. Tahmid juga disebut puji Allah. Tahmid, hamdalillah, pujian bagi Allah. Tasbih mensucikan Allah. Tahmid memuji Allah. Tamjid juga memuji Allah. Membesarkan Allah. Tamjid. Benda tu sama je. Sama saja. Setiap sesuatu yang kamu sebut dengan membesarkan, memuliakan nama Allah, maka itu disebut sebagai tamjid. Tamjid. Apa jugalah yang kita sebut. Contoh kata, kita lihat pada ketinggian langit yang begitu tinggi dihiasi dengan awan. Kepulan-kepulan awan yang kadang-kadang berwarna putih bersih. Siapa yang membentuk dia, itu tamjid. Fikir saja pun dapat pahala. Dapat pahala 60 rakaat solat sunat. Fikirkan saja. Dapat berapa banyak? 60 rakaat solat sunat. Terawih buat 8 rakaat pun beraduh. Angkat, kadang bangkit cunggit, naik punggung dulu. Kadang boleh naik kepala, kadang kepala tak ada lagi, punggung naik dulu. Bertampan, bertongkat kata, kadang sembahyang duduk saja tak bangkit dah. Kan? 60 rakaat dia nak bagi percuma dengan tamjidkan Allah. Memikirkan kebesaran Allah. Lantas terlahir dalam hati kita satu rasa kepujian. Duduk dan fikir serta puji. Itu tamjid. InsyaAllah. Daripada mana? Mulut yang satu ni juga. Tapi malaikat yang ada 1000 mulut pada satu wajah itu, 1000 bahasa keluar mai. 1000 jenis keluar mai. Itu yang keluar mai. Mungkin bahasa-bahasa burung mereka faham. Bahasa rimau, bahasa singa, bahasa seluruh binatang yang Allah Ta'ala sebut. Kullu min dabbah, setiap apa yang melata di atas muka bumi ini, mereka itu yusabbihuna, bertasbih, memuji Allah di dalam bahasa yang kamu tak faham. Bertasbih. Tengoklah binatang-binatang itu semua memuji nama Allah. Takut daripada Allah. Malulah kalau kita lalai, kalau kita lupa. Okay. Dan dia kata, bagi tiap-tiap lidah itu ada lurah, yang ni bahasa yang berlain-lain. Tiada menyerupai setengah kan setengahnya. Tak serupa langsung. Berlain-lain. Miskin kita ni lah. Kita tak banyak bahasa. Kita kalau kata boleh tahu 5-6 bahasa, orang tu hebatlah. Ni duk bahasa ibunda tu lah. Daripada beranak-beranak main, sampai umur dah dekat 50 dah. Duk bahasa satu tu sajalah. Tak ada kemajuan dalam diri. Pun tak kira belagak tu. Jangan
Buat main dah, berlagak. Cakap tak jatuh. Padahal hatu je terhenti. Dan lagi dia kata, maka apabila membuka ia akan segala mulutnya dengan mengucap tasbih, tunduk sujud segala malaikat 7 petala langit kerana takut akan bawa tembakan mereka itu dengan nur segala mulutnya. Allahu Akbar. Satu muka ada 1000 mulut. Setiap satu mulut ada 1000 lidah. Bila dia ucap tasbih saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang berada di 7 petala langit itu semua tunduk. Cahaya yang keluar daripada mulut lidah dia itu dia takut terbakar. Tunduk sujud terus. Maka turun dia pada malam itu kerana memuliakan akan malam itu. Turun pada malam itu. Maka minta ampun bagi segala orang yang puasa lelaki dan perempuan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekalian mulutnya hingga naik fajar. Ini yang dikatakan turunnya malaikat dan roh pada malam itu sehingga hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Terbitnya fajar ini iaitu maksudnya waktu subuh. Dia turun kepada langit dunia, dia turun kepada bumi demi memuliakan malam qadar itu, dan kemudian dia puji dengan 1000 lidah, 1000 mulut, 1000 wajah, 1000 kepala. Puji siapa? Puji di kalangan umat Muhammad yang berpuasa pada siangnya dan menghidupkan malamnya. Jadi kita carikan, kita sebut kita ni sedang memburu Lailatul Qadar. Dalam pemburuan kita ni jangan berhenti kecuali uzur. Kalau uzur perida. Katalah kita selalu buat tapi main malam tu tak larat sangat-sangat lah. Ya Allah, sakit. Terus berzikir sampai tertidur. Sebab apa? Menanti kedatangan Lailatul Qadar. Manalah nak tahu terjadinya. Kalau bila kita tak semayang, katalah malam ni mak makan kenyang lah, mak rasa mak tak pi je, mak tak semayang tarawih lah. Tarawih ni tak semestinya pergi ke masjid. Duduk di rumah juga tarawih. Dan saya ulang, sebaik-baik solat sunat bagi seorang wanita di rumah. Okey? Kita pergi dengan sebab kita tak tahu cara, tak tahu selawat, rasa tak puas, tu yang kita pergi hak pergi tu salah ke tak? Salah, dapat pahala berjemaah. Hak tak pergi ni berdosa ke? Tak dosa. Tak berdosa. Dia lagu cara dia. Jangan kita memperlekehkan orang yang pi dan jangan kita pandang remeh dan lekeh orang yang tak pi. Di antara kedua-dua sama ada pi ataupun tidak mempunyai pahala dan tempat yang istimewa di sisi Allah. Mungkin dengan cara dia sembahyang bersendirian dia rasa lebih tenang, lebih yakin sebab dia rasa macam kelang kabut sangat di masjid tu. Dengan berebut tempatnya, sat lagi biji mata kerja duk pandang orang tu orang ni. Dengan hak yang tak mau pindah tempat. Dulu kata berebut kipas lah ni, semua mesti ada aircon. Dah dia pakai duduk tempat kawan pula. Ni kawan aku bagi dia duduk sehari, kawan tu tak main-main. Dia bawa dah beg dia kat situ. Punyalah sahabat sejati. Sampai siapa pun tak boleh nak duduk tam tu. Esok kita sampai-sampai, dia ada dah tam tu. Dia pajak rupanya tempat tu. Habis hati yang elok kan, lebih baik tu Sopi kalau macam tu. Ampi pun duduk pandang salah orang, bebek duduk di rumah. Tu kata jangan memperlekehkan yang pergi dan jangan pandang remeh pada yang tak pergi. Kedua-duanya ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa duduk di rumah lagi baik, maka duduklah di rumah. Orang tanya, hang tarawih mana? Di rumah saja. Awak tapi awak mesti apa? Tak usah duduk berawat sangatlah. Tak usah duduk berawat sangatlah. Dia tentu ada alasannya. Kan? Mungkin di rumah dia lebih rasa senang, lebih rasa tenang, lebih rasa khusyuk. Maka di rumah itu terlebih baik buat mereka. Ni bagi orang perempuan lah. Saya bagi pilihan kat lelaki, semua pakai nak duduk rumah leceh kot. Kalau kata lelaki dapat 5 orang tu, pi 4 tinggal 1 tak apalah. Lah ni pula keluar. Satu artikel keluar kata, lah ni pencuri mencuri waktu tarawih. Bagi liak lah pula.
Tinggallah mak hingga hari ni mak tunggu mak rumah. Kami semua pergi tarawih. Tinggallah mak hingga panjur itu main tengok mak tu hingga seorang tu dipakai. Nah, yang ni khabar-khabar lah, wallahu alam, sejauh mana kebenaran wallahu alam saya tak tahu. Nah, dia membuatkan ada orang yang takut nak tinggal rumah. Macam-macam dunia penuh dengan fitnah. Baik, kita kembali kepada hadis Nabi SAW ni. Nah, pujian daripada malaikat yang menanggung arasy ini sampai bila? Daripada terbenam matahari. Bila terbenam matahari ni? Masuknya waktu maghrib. Kan kita sebagai umat Islam yang berpuasa, disuruh kita banyak berdoa ketika mana nak menghadap makanan. Kita dah ada makanan. Dah adalah di depan mata kita. Ada agak-agak merah, agak-agak hijau, agak biru, agak-agak ungu. Depan kita ni disuruh kita berdoa ketika itu. Tengok 10 minit lagi. Oh, Muhammad baca doa dah. Doa ni doa paling makbul. Doa ketika menghadap dengan makanan. Teruslah Allahumma barik lana sahaja. Nah, kalau siapa yang nak baca al-ma'thurat ketika tu boleh baca al-ma'thurat. Kan setiap perkataan dalam al-ma'thurat itu adalah satu doa baca. Contoh, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Atau Allah ma'afini fi badani. Itu doa-doa ma'thurat kan. Minta sihat tubuh badan, minta sihat pendengaran, minta sihat penglihatan. Itu di mana? Ketika menghadap dengan makanan. Tak boleh hafal, bawa buku. Atau dia nak baca Yasin lah. Baca. Baca Yasin dekat ikan 3 rasa tu. Mari dia dah mati. Boleh. Doa-doa yang dimakbulkan. Duduk di depan makanan. Atau mungkin kita ada hajat-hajat tertentu berdoa. Sebab apa? Andai jatuh Lailatul Qadar pada hari itu, akan terus disambut oleh para malaikat doa kita. Dimustajabkan, dibawa naik ke langit untuk Allah Ta'ala makbulkan. Andai jatuh pada hari itu. Kita tak tahu kan? Saya sebut awal tadi, kita tak tahu bila jatuhnya Lailatul Qadar dengan tepat. Cuma kita mengharap-harap agar ia berlaku sekian hari. Jadi kita ni hari-hari kena berharap lah. Hari-hari kena berharap. Waktu kita, hari ni tak baca Quran lagi. Kalau lah malam ni Lailatul Qadar aku tak baca Quran. Pergi buka terus baca. Jangan tangguh-tangguh lagi untuk perkara yang baik. Dan sayugianya sepatutnya bahawa bersungguh-sungguh dengan mengerjakan ibadah pada harinya seperti bersungguh-sungguh ia pada malamnya dengan ibadah. Siang dan malam. Malam je berlaku Lailatul Qadar. Siang tak apa, siang tidur dah. Siang dan malam buat dengan sungguh-sungguh. Kalau sembahyanglah dengan bersungguh-sungguh. Dan adalah malam Lailatul Qadar pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tersimpan ia dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. Jadi kita hari ni 17, malam 18. 2 hari lagi kita masuk 20. 20 hingga ke 30 itu disebut sebagai 10 yang akhir. Dan dia kata tetapi pada malam gasal, yang ini malam ganjil, itu terlebih harap akan dia lebih kuat, lebih berharap pada malam-malam ganjil. Kalau 20 genap, 21 ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Bukan dia nak habaq secara tepat dah. Dia nak bagi tahu harap lebih sikit. Bukan dia kata malam 21. Malam 23. Tak, dia kata cuma dia kata harapan yang lebih sikit. Harapan yang lebih sikit pada malam-malam yang ganjil. Dan dia kata dan yang terlebih diharap daripada segala malam yang ganjil itu ialah malam yang 21 dan malam 23. Dalam 5 malam yang kita sebut tadi,
21, 23, 25, 27, 29, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hampa kuatkan, hampa giatkan ibadah, hampa kuatkan ibadah hampa pada malam 21 dan malam 23. Yang tu hampa jaga-jaga. Kalau rasa-rasa nak lena sampai ke pagi, kunci jam bawah sikit. Ujian Allah bagi nak, ujian dalam beribadat Allah bagi dia mengantuk tak tahu nak habaq malam tu. Kita kalau mengantuk tak boleh kata apa dah. Tengah mengaji pun dia lena. Tengah baca Quran, baca sengak. Rupanya hilang dari radar. Lena celik-celik, mana aku baca tadi. Kita pegang tasbih, kita berzikir. Ada zikir hak bagi 33 tu pun kadang tak apa nak habis, tak sampai 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, konon pejam mata khusyuk. Rupa-rupanya dia bukan khusyuk, dia lena. 33 tak dah habis dia lena. Lena dalam 33. Malu ke Allah. Ujian dalam beribadat. Kata tak ada setan, awak pula tak ada. Tu pun dah mok pada setan dah. Jadi tu yang mengantuk sangat. Tak lagi elok-elok habis semua zikir. Pegang telefon. Mata macam torchlight. Awak boleh celik pun. Tang main zikir dengan mengaji Quran lah. Mengantuk sama naik. Saya lah tu. Bila main mengaji ni, sejuh tak ada nak habis. Sejuh. Bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali. Malam 30 juzuk, siang 30 juzuk. Kita 1 juzuk pun menanah. Mana nak buat kat hampa ni Kata Allah. Macam mana nak buat kat hampa? Tak tahulah kat kami. Kami umat yang lemah. Ada bagi alasan tu lah. Kami lemah ya Allah. Lemah memanjang. Kalau kata dia mangkit daripada pukul 4 tadi, dia tak lena sampai kelar dia duk kata tu. Dia tak tidur lagi daripada pukul 4. Alah, pukul 4 kot kan. Bukan tak tidur semalaman. Dia dapat lagi dia punya nak sungkuk lena lah. Baik. Kata Imam Syafi'i berharap pada 2 malam ni. 21 dan 23. Ini kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kan ada kata, kalau ada satu hadis sahih daripada sabda Nabi SAW berpendapat ada lebih asah, ikut, buang pendapat aku. Ikut hadis yang sahih. Tak kita tengok lah. Dan yang rojih ni apa? Dan yang terlebih baik, yang terlebih rojih, yang terlebih baik pendapat bahawasanya malam Lailatul Qadar itu melazim ia akan malam yang tertentu. Maka tiada berpindah ia daripadanya seperti barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas bahawasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang 27 kerana diambil daripada firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami yakni Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Yang terlebih rojihnya, yang terlebih kuat dan dipercayai. Itu rojih, itu maksud rojih. Bolehlah tulislah sikit dekat situ, catik nota. Terlebih kuat dan dipercayai Lailatul Qadar ini menurut satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 27 Ramadan. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah, dia kalau malam 27 tak lena terus. Depan nanti buat kenuri, berebut-rebut nak bersedekah pada malam tu, pada petang tu daripada mula dah. Kalau kata malam 27 dia tak lena terus. Ada terus di masjid daripada awal sampai subuh. Tak lena langsung. Sebab dia pegang pada satu malam. Pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Dia letak terus tarikh. Kita kan kata Imam Syafi'i, hampa cari hadis yang sahih. Berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan lagi sahih. Dia baru tahap hasan. Jadi kita boleh ikut tak? Boleh ikut, boleh percaya, boleh mengharap, tapi tak boleh letak tarikh tu.
jaga-jaga sajalah. Maka bahawasanya kalimah hiya itu 27 daripada segala kalimah surah ini. Dan iaitu kinayah daripada malam Lailatul Qadar. Dia kaji ayat daripada surah Qad ini pada perkataan hiya tu, hiya tak mana? Okey, kalau kita tengok nah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Hiya pada perkataan salamun hiya hatta. Duduk pada kalimah yang ke-27. Ibnu Abbas kaji. Kira daripada inna satu. Anzalna dua. Fi tiga. Lailatul empat. Qad lima. Jadi perkataan hiya ini, perkataan salamun hiya hatta ini jatuh. Hiya tu dia. Dia itu dirujukkan kepada malam Lailatul Qadar. Kedudukan kalimah dia pada kalimah yang ke-27. Jadi dia pun meletakkan secara spesifik mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Dia kata rojih tak? Rojih. Kuat pendapat dia tu. Boleh diterima di akal. Tetapi kita ni bermazhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita jaga-jaga daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ada. Pasti ada di antara 1 hingga 30. Bukan berjaga-jaga tak lena. Buatlah ibadat. Buatlah amal. Walaupun sedikit. Sebab dia ambil daripada perkataan tu, dia baca-baca, dia kata ya ni jatuh pada kalimah yang ke-27 di dalam surah Qad. Jadi dia ambil malam 27. Itu kinayah daripada malam Lailatul Qadar. Kinayah ni maksud apa? Kiasan. Kinayah ni maksud kiasan. Dia ambil kiasan lah. Dia kira. Kalimah ya ni jatuh yang ke-27. Jadi dia kiaskan. Bermakna Allah Ta'ala ni, firman Allah Ta'ala itu ada maksud tersurat dan tersirat. Jadi dia letak, ni malam 27. Kebetulan. Tidak ada kebetulan di sisi Allah. Melainkan ada makna. Wallahualam, kita tak tahu, ya Allah. Kami hamba Allah yang jahil, kami tak tahu. Kita ikut yang mana yang patut. Kalau dia kata 27 pun kita ikut. Kalau kata 21 pun kita ikut. Kalau 23 kita ikut. Kalau 25 kita ikut. Kalau dia kata sepanjang Ramadan pun kita ikut. Sebab kita tak tahu. Kita ikut dan kita percaya. Sebab benda ni qat'i. Dan di atas perkataan inilah dia amalkan pada segala masa, segala negeri. Dan iaitu mazhab kebanyakan dia ahli al-ilmu. Ahli-ahli ilmu, ahli-ahli alim ulama di kalangan mazhab Imam Malik memegang teguh malam Lailatul Qadar berlaku pada 27 Ramadan atau disebut sebagai nama 7 likur. Betul kan? Apa yang likurnya wallahualam. Hamba tak tahu nah. Okey, mari kita tengok sama-sama. Dan kata qil. Apa dia qil? Waqila. Qil ini pendapat setengah ulama. Kalau dia qil tu tarik sikit, dhabit sikit kat situ, catat sikit. Qil ni maksud dia pendapat setengah ulama bahawasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah ya. Setengah ulama. Bukan setengah ular dalam semak. Bukan setengah orang, bukan setengah ustazah, bukan setengah ustaz. Tapi pendapat setengah alim ulama. Jadi kita tak boleh nafikan lah pendapat dia ni. Dia berpindah-pindah. Maksudnya kalau tahun ni 21, malam 21 berlaku. Tahun lepas malam 23. Tahun lagi sekali malam 27. Dia tak tetap pada satu malam tu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tetapi dia bertukar-tukar tarikh. Itu pendapat setengah ulama. Tiada tetap ia pada malam itu. Maka terkadang pada 21, terkadang ia pada 25. Kemudian demikianlah di atas perkataan ini menjalani orang sufi dan menyebut mereka itu akan dhabit. Dan kaedah bagi demikian itu iaitu, dia kaedah nak kira Lailatul Qadar. Jika adalah awal puasa pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar malam 29. Ini kata qil.
Kata setengah ulama nak kira agak-agak kuatlah sikit. Dan jika awal puasa hari Sabtu, maka iaitu malam 21. Dan jika awal puasa pada hari Ahad, maka iaitu Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27. Jika awal puasa pada hari Isnin, maka iaitu Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29. Dan jika awal puasanya pada hari Selasa, ingat kita baru ni puasa Selasa, maka iaitu pada malam 25. Apa kita tengok dulu. Dan jika awal puasa pada hari Rabu, maka iaitu jatuh Lailatul Qadarnya pada malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Wallahu a'lam. Ini jawapan yang paling tepat. Wallahu a'lam. Allah sajalah yang tahu. Kita tahu, kita tak tahu. Dan seperti mana yang telah digariskan oleh ulama-ulama sufi yang baru kita baca sebentar tadi, kita tak boleh buang semua sebab mereka setiap sesuatu yang dikatakan oleh ulama dia ada sebab, ada nas dia yang dia kata. Kita ni teka saja, ikut saja. Dan macam baru ni kita berpuasa pada hari Selasa. Kalau kita nak tengok mengikut carta atau jadual yang digariskan oleh ulama sufi ni, kuatlah berlaku pada malam 25 Ramadan. Nak kira macam mana? 24 siang tu, malam tu 25. Berjaga-jagalah. Tapi kita tak boleh sebarkan. Malam ni malam Lailatul Qadar pakai hantar mesej pula. Tak boleh, kita tak boleh sebarkan. Jadi benda palsu. Jadi kita cuma boleh i'tiqad, percaya, harap percaya jangan. Mengharaplah. Kuat harapan kita pada malam 25. Jadi jangan percaya. Jangan percaya 100%. Bukan nak kata ulama ni pembohong pun tidak. Ulama pun manusia macam kita juga. Cuma mereka ada nas. Mereka ada hadis yang boleh menguatkan mereka berkulak fatwa macam ni. Kita yang tak ada fatwa ni kita ikut saja mana yang terbaik. Tapi kalau kita saksikan 21, 27, 29, 25, 27, 21. Dalam pendapat para ulama ini satu malam yang tak ada. Malam apa? Malam 23. Betul tak? Hak pertama dia kata 29. Kemudian 21. Lepas tu 27. Lepas tu 29 balik. Dan 25, 27. Kemudian 21. Malam 23 tak ada. Sedangkan tadi, awal tadi kita baca Imam Syafi'i kata, kuat pada 2 malam, 21 atau 23. Kami penin dah Ustazah. Terus penin. Kita terus penin. Kita jaga seluruh malam sudah. Kita jaga seluruh malam. Maka hati pun senang. Tak apa. Andai berlaku semalam, tak apa. Alhamdulillah, aku bangkit juga lah buat 2 rakaat. Dalam ngantuk-ngantuk aku pun buatlah juga. Jadilah. Kira duk jadilah situlah. Umur dah dekat, 50 sekali pun tak jumpa Lailatul Qadar lagi. Saya lah tu. Orang lain mungkin jumpa 50 kali lah. Ni sekali tak jumpa lagi. Awak hamba apa? Lena. Siang Lena, malam Lena, duk belah biji mata. Patutlah mata makin kecil, badan makin besar. Dan telah memilih Imam Nawawi di dalam Majmu' dan fatwa akan qaul dengan berpindah. Dan katanya di dalam Rawdah, iaitu yang kuat, yang bajuri. Kata Imam Nawawi ni pengarang hadis Matan Arba'in yang kita dah baca tu. Dia di antara pengarang kitab-kitab hadis yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling dipercayai. Dia pilih pada satu pendapat, berpindah-pindah. Tak tetap. Dia pilih pendapat tu. Dan tersebut di dalam Hasyiah Fathul Wahhab. Ini nama kitab. Hasyiah Fathul Wahhab. Bukan Hasyiah, Hasyiah. Hasyiah ni maksud dia, kalau kita beli kitab kuning, dia nanti ada nota kaki di tepi tu. Itu dipanggil Hasyiah. Nota kaki. Di tepi-tepi tu dia sebut, dia kata, dalam kitab yang bernama Fathul Wahhab tu dia kata, malam jika awal puasa hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar
pada 29. Dan jika awal puasa pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam 21. Jika awal puasa Selasa, maka dia kata atau Jumaat, Lailatul Qadarnya pada jatuh pada malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, maka iaitu Lailatul Qadarnya pada malam 25. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, maka iaitu malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Aduh, macam-macam tu. Ni kata pendapat ulama ni. Saya kata guna semua. Jangan tolak ke semua, jangan ambil satu, tapi pakai semua. Macam mana nak pakai semua? Buat semua hari. Bila kita buat semua hari, dia tak jadi susah pun untuk kita. Nah, contoh kata, kita awal tu kita buat dah tarawih. Nah, okey, di antara tarawih dengan witir. Witir lebih utama daripada tarawih. Nah, di antara tarawih dengan witir, witir lebih utama. Di antara witir dengan qabliyah ba'diyah lebih utama. Okey, katalah kita buat maghrib, ba'diyah maghrib, kita buat isya, ba'diyah isya. Tu menghidupkan malam lah tu. Anda jatuh pada malam tu adalah Lailatul Qadar, Allah Ta'ala dah kira dah kat kita. Nah, lepas tu kita buat tarawih. Katalah sekarang ni orang buat 8. Ditambahkan dengan 3 witir. Nah, hak tadi 5 campur 6, 11 campur lagi dengan 11, dah 22. Oh, sebanyak dah tu. Kalau kata malam tu jatuh Lailatul Qadar lah, hati rasa tak apalah, buatlah juga. Tak banyak pun. Kira 22 rakaat dah dapat. Bangkit pula tengah malamnya. Mungkin ada tasbihnya, mungkin ada tazkirnya, mungkin ada takbirnya. Nah, lepas tu baca Al-Qurannya. Al-Quran yang mana kata Allah, setiap huruf aku bilang sebagai pahala. Bukan setiap ayat, tapi setiap huruf dibilang oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Satu huruf kita baca alif, Allah Ta'ala kira 1. Jatuh pula malam Lailatul Qadar, dia jadi 1000 bulan. Nah. Kemudian kita bangkit pula, mungkinlah tak boleh nak buat banyak. Katalah sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat tu apa? Tak kira lah. Tahajud ke, atau taubat ke, atau mungkin qada subuh. Dulu-dulu kalau tinggal berlambak. Dia kata boleh tak dia bangkit tengah malam. Dia tak buat tahajud, dia tak buat tasbih, dia tak buat taubat, tapi dia berqada. Boleh? Buatlah. Nah? Itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadat yang jatuh pada malam Lailatul Qadar. Jadi tak susah lah. Kita berjaga pada seluruh malam yang disebut oleh para alim ulama. Jangan tolak semua, tapi ambil semua. Sebab kita jahil. Nah, ini adalah nasihat terutama sekali untuk diri saya sendiri. Nah, kita jangan tolak semua dan kita ambil semua, sebab pendapat ini adalah pendapat yang rajih, yang boleh dipercayai. Kata Abu Hasan apa? Abu Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi. Dan pada masa sampai aku akan tahun, lagi-lagi tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar dengan ini kaedah yang tersebut Barmawi dan Qalyubi. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia pakai kaedah yang kita baru baca saat-saat ni. Jika malam awal puasa hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadarnya malam 29. Macam kita tengok di sini, jika malam awal puasa hari Selasa atau Jumaat, maka Lailatul Qadarnya pada malam 27. No? Malam 27. Okey, jadi kata Imam Abu Hasan Al-Basri, sepanjang hayat dia dalam masa dia tahun-tahun yang dia perolehi, dia memang berpegang kepada pendapat ni. Pendapat yang kedua yang kita baca. Jadi kita tengoklah kalau Selasa sini kata Imam Hasan Basri. Selasa sini iaitu pada malam 27 Ramadan. Untuk sadut cucuk turun tingkat lah lagi malam tu. Nah, kalau rasa-rasa nak gelintir ke sipuk pun malam 27 tu cuti saklah, gelintir lah siang hari. Kalau gelintir pun tak apa Lah ni semua orang beli ya kan. Kalau semua beli siapa nak gelintir kan.
Tak salah. Tak salah kita buat kuih. Kita bagi ahli keluarga kita makan, dapat pahala dah. Sebab tu kata, kalau kita buat kuih yang disukai oleh ahli keluarga kita. Kan kadang keluarga kita ni ada sejenis kuih. Semua pakai suka yang tu. Jadi oleh kerana semua pakai suka yang tu, kita pun buatlah hak satu tu. Tengok hak satu tu kita buat jatuh pada malam Lailatul Qadar. Dapat pahala tu 1000 bulan. Nah, dapat pahala. Sebab apa? Demi mengembirakan ahli keluarga. Dapat pahala syahid tu, nah. Syahid dah hari-hari. Jadi boleh tak berpegang pada pendapat-pendapat yang disebut tadi. Dia kata dia ikut kaedah ni, dia kata memang betul. Kata Imam Basri, dia ikut kaedah yang baru kita baca. Jadi kalau kita ikut kata-kata daripada Imam Hasan Al-Basri, maka kita lebih kuat berjaga pada malam 27 Ramadan. Wallahualam, saya tak tahu. Seperti saya sebut daripada awal tadi, kita jangan buang semua tapi kita ambil semua. Kita percaya semua. InsyaAllah kita ni jahil, kita tak tahu yang mana satu benar. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Kita hanya mengharap dan kita memburu. InsyaAllah itu harapan seorang pemburu. Kadang dapat besar, kadang kosong tangan tak buat balik apa. Kadang dapat banyak. Itu harapan seorang pemburu. Anggaplah diri kita ini seorang memburu. Jangan bengai tunggu, tak buat apa. Dua hal ke satu, umpan saja. Tapi kita memburu, teruskan pemburuan kita dengan bawa pelbagai-bagai senjata untuk kita buru agar kita jumpa salah satu di antara 30-nya. Wallahualam. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin. InsyaAllah Isnin minggu depan. Tak minggu depan, tak lama, 2-3 hari lagi. Dan kita tahu apabila Ramadan ni dia dah melebihi 15 hari, dia akan lebih cepat turun sebab bulan bersifat turun. Kalau dia naik, kita rasa lambat. Benda nak naik, kita naik tangga dengan turun tangga. Kalau tanya orang sakit lutut lah, nak naik, dia kata nak naik, salah. Turun tak apa. Bulan dia bersifat pada perasaan kita lah. Masa dia duduk canggah naik tu rasa lambat. Tapi sekarang dia sedang menurun cepat sangat. Kalau sahabat-sahabat Nabi SAW, dia pun kalau 15 ke bawah dia makin, bulan dah semakin menurun, dia pun menangis lah. Menangis takut tak ada jumpa. Takut dosa tak sempat diampun. Takut barakah tak masuk. Takut syafaat tak dapat. Takut maghfirah tak diperolehi. Takut dah bimbang dah nak buat kerja dunia, tinggalkan. Bukan tinggal semua. Kita pula, dekat nak raya dah, baju raya tak pergi beli lagi, tak bersorak lagi, temo apa tahun ni, turun tingkat tak salin lagi, pintu tak cat lagi, dinding berkulat tak cat. Dok fikir lah, kita lagi dekat dengan raya, lagi kalut dengan kerja dunia. Berbeza dengan para sahabat salafus soleh, lagi dekat dengan raya, lagi dia perkuat ibadat, lagi kuat. Berbeza sangat-sangat kita. Lalu ni kita tukar. Tak usah duk kisah sangat lah. Tak usah duk kisah sangat lah. Pakailah dulu. Tambahlah ni PKP. Undang-undang baru pula tu. Satu rumah boleh ada 16 orang. Tahun lepas dia bagi 20. Dia bagi 16 saja. Jaga dia nak pergi tengok rumah siapa kasut paling banyak. Rumah saya kasut berseliarak depan tangga tu. Orang ada 5-6 orang tapi kasut berseliarak. Dia nak pergi tengok, dia kata siapa rumah kasut paling banyak, satu kepala 1000. Jenuh kita nak cari dia raya tu, nak bayar dah. Tak boleh pergi raya ke mana-mana, tak boleh ziarah-menziarahi, pergi kubur takat 5 orang saja. Allahu Akbar. Tak tahulah. Tak tahu, saya tak berani nak komen apa, saya pun jahil. Cuma akur pada arahan. Jangan langgar, kita tak ada duit nak bayar. Kalau ada 60,000 boleh tolong bayar, tak apalah. Kita tak ada duit nak bayar. Jadi kita sami'na wa ata'na. Selagi dia tidak bercanggah dengan hukum Allah, kita ikut dan kita patuh sahaja. Okey, saya buka soalan. Ada apa soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerana betul tak alim ulama ni dia tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Lagi satu, macam mana kalau kita masuk masjid lupa baca doa istiqah. Doa iftitah. Istiqah dalam masjid. Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan pertama, alim ulama ni dia tahu. Ya, insya-Allah. Kalau dia ada ilmu, dia tahu semalam. Dia tahu yang dah berlaku. Tapi dia tak tahu malam ni nak berlaku tak. Dia tahu selepas berlaku. Nah, dan dalam kitab kita ni, insya-Allah akan datang, mungkin minggu depan insya-Allah, dia akan cerita tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar pada waktu malam. Lepas berlaku baru dia tahu. Alim ulama dapat kesan. Sebab saya ingat waktu saya belajar dulu, Tok Guru akan bagi tahu. Hampa semalam siapa yang ada berjaga? Tidur kami semua. Itulah hampa rugi. Semalam gini-gini dia akan cerita. Nah. Semalam berlaku begini-begini. Cuba tengok siang. Nah. Dia ajak kami keluar daripada kelas. Nah. Tengok kesan-kesan tanda. Tengok pada dedaun-dedaun rumput-rumput yang ada. Nah. Ada tanda-tandanya. InsyaAllah ada rezeki saya akan cuba berkongsi dengan jemaah sekalian tentang tanda-tanda berlakunya semalam. Bukan malam ni berlaku. Semalam dah berlaku baru kita dapat tanda. Itu dari segi alim ulama dapat tahu. Macam kita ni duk teka-teka sajalah. Macam saya ni pun duk teka-teka saja. Okey. Soalan yang kedua iaitu macam mana kalau kita masuk masjid tapi lupa baca doa i'tikaf. Okey. Masuk masjid ni tak semestinya masuk terus baca. Katalah kita dah puas bersembang dah. Atau lena dah. Makit-makitlah aku lupa. Terus baca. Ingat waktu bila pun baca. Dia tidak seperti sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid masuk-masuk tu jangan duduk bersembang, jangan duduk berlepak. Terus semayang. Itu tahiyatul masjid. Tetapi i'tikaf bila kita teringat. Tadi kita lupa nak baca, ni kita teringat. Kita baca. Kita baca. Saja aku i'tikaf di masjid ni kerana Allah Ta'ala. Ambil beg lekong tidur. I'tikaf berjalan. Terus berjalan. Itu kata tidur mendapat pahala. Lepas tu kita pakai tidur di masjid. Taklah. Okey, baik. Soalan seterusnya. Tak ada dah? Ada ke tak ada? Dia pun malu. Depan saya duduk buat bahasa isyarat je tadi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa? Hasni. Hasni. Dari mana Hasni? Waktu kawan. Oh, orang jauh. Masya Allah. Baru ikuti Google Meet ni ke? Baru sebulan macam tu Ustazah. Orang bantu kawan. Alhamdulillah, selamat datang ke kuliah Ukhwah Muslimah. Ya baik, teruskan. Ustazah nak tanya pasal malam Aidilfitri. Okey. Macam period lah, kita period. Apa yang boleh lah kita buat. Zikir apa, ada lagi tak amalan boleh buat lah untuk malam Aidilfitri? Okey, baik. Terima kasih Hasni. Sahabat baru kita yang mana dia kata soalannya apakah amalan yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang uzur atau perempuan yang haid pada malam Aidilfitri. Apakah yang boleh dilakukan? Sedangkan kita tahu perempuan yang haid ini batasan dia hanya tak boleh puasa, dia tak boleh solat, dia tak boleh baca Al-Quran. Selain daripada tu dia boleh buat. Katalah jatuh pada malam Aidilfitri, kita tahu di antara malam-malam yang terbaik, malam-malam yang Allah Ta'ala gulung segala kesilapan dosa kita itu untuk diganjarkan sebagai surga apabila kita beribadat pada malam Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Dua malam raya ni, kata Allah, sebaik-baiknya kamu bersolat malam walaupun 2 rakaat.
Tetapi kalaulah perempuan ini didatangkan dengan haid, apakah yang patut dia lakukan? Nah, apakah yang patut dia lakukan? Okey, pada malam Aidilfitri sunat sangat-sangat kita bertakbir. Tu yang ada takbir raya tu. Sunat sangat-sangat habis takbir. Habis takbir. Tak payahlah darah-darah macam kita perempuan ni, kita secara perlahan pun boleh. Nah, sambil-sambil kita anyam ketupat ke, sambil-sambil kita masak rendang ke. Nah, takbir, tanda kemenangan. Kita orang yang menang. Kita orang yang berjaya mengharungi ujian sepanjang Ramadan. Nah, ujian perempuan dalam bulan Ramadan ni banyak. Nah, ujian dia di dalam nak memenuhi kehendak menu keluarga. Hak yang bapaknya order makanan lain, anak order lain. Kita nak seimbang. Kadang-kadang dia menafikan keinginan dia sendiri demi memenuhi keinginan orang lain. Itu ujiannya. Dan sepanjang tu dia sabar. Tak bergaduh. Nah, tak bergaduh. Aku sabar, bulan puasa sabarlah ya Allah, bulan puasa. Dia kata tu lah. Bila sampai malam raya, alhamdulillah Allah Taala berikan kesabaran pada kita. Bertakbirlah. Macam sahabat-sahabat Rasulullah bila habis perang, kan bila habis perang tu dia akan takbir. Bunyi macam takbir raya, cuma depa tak berlagu macam kita ni mendayu-dayu sikit. Tapi para sahabat ni depa lebih tegas, lebih kuat, tanda menyambut kemenangan dengan bahagianya. Boleh nak menangis tak? Boleh menangis kerana Ramadan dah tinggalkan kita. Dan kita tak tahu masih adakah peluang untuk bertemu dengannya. Berdoa pada Allah agar panjang umur untuk bertemu Ramadan lagi. Nah, di samping kita meraihkan kemenangan dengan bertakbir, kita juga menangisi pemergian Ramadan Al-Mubarak. Paling baik pada malam tu bertakbir. Sebab kita haid. Nah, kemudian sertailah ia sulamkanlah dia dengan selawat atas Nabi SAW. Itu yang boleh saya beritahu. Boleh Hasnida? InsyaAllah. Okay, baik, soalan sahabat lain? Terima kasih. Sama-sama kasih. Okay, tak ada apa nak? Tak ada apa, saya mohon maaf dah, saya tutup dulu. Andai berlakunya Lailatul Qadar pada malam ni atau malam seterusnya, jangan lupa kejutkanlah ahli keluarga kita untuk sama-sama bangun beribadat pada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa dalam doa kita itu selit-selitkanlah doa untuk sekalian sahabat-sahabat kita yang mana yang sedang sakit hari ini agar diberi kesihatan, yang sedang susah agar diberi kesenangan, yang sedang sempit diberi kelapangan, yang sedang sedih diberi kebahagiaan dan kegembiraan. Kita jangan lupa doa untuk kawan-kawan kita sebab hadiah yang paling istimewa seorang sahabat kepada seorang sahabat yang lain adalah doa. Itu cukup istimewa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa balighna lailatul qadri ya Allah. Wa balighna lailatul qadri ya Allah. Wa balighna lailatul qadri ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum